equal to, I give you equation x square minus x minus 2. Okay. Bila kuadratik, langkah pertama awak apa dia kelas? Yes, senaraikan dulu. What is your A? Your A is 1, B is negative 1, C is negative 2. Again, benda yang sama. Apa-apa graf pun we will go to pintasan X dulu. Pintasan X. Ada yang lupa. What is pintasan X? Dia pintas spasi X. So kalau dia pintas spasi X, bermakna apa yang kosong kat sini? Y. Very good. So Y is 0. So what is your value of X? Okay, bila kuadratik dia takkan dapat direct macam tu nah. You akan dapat persamaan kuadratik. And then here you need to factor class. Okay, saya duduk ni awak make sure nampak nah. So I want to write. So here we get negative 1 and 2. Okay, that is your first information. Second, we need to find what class? Pintasan Y. Apabila X sama dengan kosong, so you will get direct Y equal to negative 2. Okay, is it enough for quadratic? Kena cari apa? Okay, sekarang ni saya nak tanya, apa bentuk graf ni? Senyum. Okay. Bila bentuk dia senyum, titik mana yang paling, dia ada titik yang paling ekstrim tak? Ada, iaitu paling bawah. That's why we call it as minimum point. So kalau dia adalah graf masam, dia adalah titik paling atas. That's why we call maximum point. Bukan hafal you have to understand. Bukanlah sebab saya hafal, sebab tu minimum point. No, sebab dia bentuk senyum, dia duduk paling bawah. Alright, minimum point. How you want to find minimum point? Kita ada satu formula, X sama dengan negative B over 2A. So you substitute your value. Dapat apa? Dapat 1/2. Okay. So here we will draw our graph for X and Y. Alright. So maklumat yang kita ada, negative 2 here. Alright, negative 1. You have 2 here and your critical point is here. Okay? Kenapa? Mana Y? Alright. Okay, minimum point Y awak just ganti dalam persamaan, betul? Okay, tak ada masalah lah ya. So yang tu juga akan dapat negative. Awak ganti ganti. Negative 9/4. So that is our value. So let's sketch lah lebih kurang lah. Okay. So here is 2 and negative 1. So minimum point mesti nyatakan point tersebut. Bukan kita cari free lah. You tulis dekat sini, you dapat markah. Okay. Apa lagi yang saya tertinggal kat sini? Irfan. Apa lagi yang saya tertinggal? Apa dia? Persamaan. Okay, the name. Alright. So sekarang carikan saya domain dengan range. Aiman Rais. Silap panggil Irfan duduk sini. Aiman, what is the domain? Negative? Alright. Hurry up. Goes to infinity. How about the bracket? Can I put the square bracket? Why? Because it is infinite. Infinite means bukan group keyword infinite tau. Infinite means kita tak tahu pun nilai itu berapa. Not fixed value. Alright, how about the range? Negative 9/4. Round or square? Faizul, round or square? Round or square? Syaf? Square, because it touch here. Alright, goes to infinity. Round. Alright? Boleh? So awak dah dapat dah step macam mana nak lukis graph. Jangan lupa yang ni This step here. Alright, bukan setakat cari
the intercept, you have to find the minimum point. Okay, minimum point ni adalah benda yang sangat penting untuk graf kuadratik. Okay, so let's continue. For this question, okay, you have quadratic question and you ada syarat dekat situ. Okay, first of all, sebabkan ini adalah negative x kuasa 2 bermakna dia adalah graf masam. Okay, dan keluarkan A, B dan C, the original from the question. Okay, clear class? And second step adalah kita cari pintasan. Pintasan x adalah apabila y sama dengan kosong. Okay, so kita ganti y kosong, you akan dapat kuadratik. Okay, negative here. Negative here, please change everything with positive by multiply negative 1. So you get and you can factor and you get your x value. Boleh? Okay, simpan dulu dekat situ. Next kita pergi kepada pintasan y. Pintasan y adalah apabila partner dia kosong, iaitu x sama dengan kosong, maka kita dapat y sama dengan 2. Okay, graf kuadratik you tak boleh lukis lagi, you tak tahu dia punya point ekstrim dia. Point ekstrim dia dekat mana? Bila graf masam, point yang ekstrim awak adalah paling atas. That's why we call it as maximum point. Okay, so your maximum point here, find the x, use the formula x equal to negative b over 2a, put the value here and then find the y value. Okay, kenapa Medi cari perpuluhan ni? Sebab senang untuk saya tengok kedudukan dia kat mana lah. You nak bajet sahaja. Okay, next, macam mana kita nak lukis? Mana kedudukan awak punya titik maksimum? Dekat kuadran mana? Okay, talking about kuadran. You guys remember ke kuadran? Zaman sekolah menengah ni. Mana kuadran 1? Kanan sini. Sini ke? Sini 1, 2 mana? Bawah. Lepas tu? Pusing nak? Alright, so benda ni kena tahu. Okay, sekarang ni saya nak tanya Amzar, kuadran mana titik maksimum awak? I give you the quadrant here. Kuadran mana titik maksimum awak? Titik maksimum tadi kita cari kan? Apa titik maksimum awak? 3 over 4 and 25 over 8. So where lies your titik maksimum? Duduk mana? Kuadran mana? Kuadran 1. Very good. So your point is here. So bermakna awak punya graf mesti puncak dia dekat situ. Alright, next adalah you punya pintasan. Pintasan y awak dekat 2. Satu lagi, negatif 1/2 dan 2. So kita boleh agaklah kita punya lukisan. Alright. Saya lukis je tau. Apa lukis cantik tau. Okay, next. Apa lagi syarat yang awak kena ada? Huh? Can we stop there? No. Because you have syarat dekat sini. You have condition. Apabila x negatif 3 dan x 4. Okay, bila ada condition adalah compulsory. Wajib untuk awak cari dia punya y value. Siapa tak cari, kita tak dapat markah kat situ. Okay? So x sama dengan 3, negatif 3, you akan dapat y sama dengan negatif 25. How about 4? 4 you akan dapat negatif 18. Okay? So put here as 4. Right? 4 as negatif 18 here. Lepas awak tarik lah. Awak agak sahaja nah. Here is your negative 3. So what you get here? Negative 20. Negative 25 here. Alright. So here negative 25 lah. So you akan stop dekat titik di sini. Okay. Saya nak letak titik putih ke titik gelap? Gelap. Okay. Supaya dia boleh jadi awak punya rujukan dekat situ. Okay. Soalan saya. What is the domain? Domain adalah kita tengok kiri
ke kanan of the graph. Okay? So domain awak di sini. So paling kecil berapa nilai dia? -3. Square or round? Square. Kenapa kelas? Siapa yang tak faham lagi kat sini? Sebab apa? Sebab 3 tadi kita double. Bila double bermakna included. Bila included, the point is black here, then circle. So that means we have to use square bracket. And then go to the value, the domain. Mana value kanan dia? 4. Alright. How about the range? Range you tengok daripada atas. Atas sekali kat mana? Sini. Right? Domain pergi kat mana? Range awak paling tinggi berapa nilai kat sini kelas? Ya ke 4? Ini titik maksimum awak kan? Titik maksimum awak tadi kita tak tulis nama dia. Apa lagi kita tinggal dekat graf ni? The name. Okay, baru lengkap you punya graf. So sekarang ni range dia paling atas berapa? Alif, paling atas berapa? 4. 3/4. Is it right? Okay, class, this is point. Faris, this is you punya maximum point. This is X and this is Y. Okay. Maka di sini range kita paling tinggi adalah 25/4. Sorry, 8. So this is square bracket. How about the lowest value? -25. So that is our range. Okay, boleh nampak kelas? Okay. So kalau lepas ni ada soalan UPS, kalau keluar kuadratik macam ni tak boleh ada silap lah. The process, what is number 1, 2, 3, 4. The label, apa yang kena lekat dekat graf. Saya kita dah tengok Bila saya terlupa lah letak pasir bawah, lupa saya potong makan terus. Okay. Any questions for quadratic? Yes. Origin here. No need. Melainkan graf itu sentuh. Biasanya cubic. Class. Okay, for cubic function dia adalah x kita. Okay, macam mana nak tahu sebenarnya dia adalah cubic function? The highest power of x is power of 3. That is cubic function. Okay. So sekarang bila cubic function, okay, we go direct to the example lah. Example A, you have fx equal to 2x cubed. So your A is greater than 0. Okay, kalau A greater than 0, cubic awak tahu dia akan naik ke atas. Okay. Kalau A awak less than 0, cubic awak, graf awak akan turun ke bawah. Seperti cacing lah bentuk dia lah. Okay. Langkah pertama macam biasa kita akan cari pintasan X dan pintasan Y. Tapi cubic sepatutnya awak kena tahulah. Kalau dia adalah cubic itself, dia tak ada constant lain, dia memang akan sentuh pada titik kosong. Kenapa? Ini bukti dia. Okay? You cari pintasan X, you dapat X sama kosong. You cari pintasan Y, you dapat Y sama dengan kosong. Bermakna dia wajib lalu titik kosong. Okay, macam ni sekarang saya nak lukis. Macam mana bentuk graf dia kelas? Naik ke atas lah. Alright. So don't forget you punya nama. Okay. So kat sini kita hanya memerlukan kosong-kosong je lah. Tak perlukan benda lain. Sebab kita tak ada syarat apa-apa. Okay, sekarang dia punya domain. What is the domain? Dia pergi mana graf ni? Pergi mana? Unstoppable. So dia adalah negative infinity kepada infinity. How about the range? Daripada bawah ke atas. Dia bergerak ke bawah lagi. Dia sampai atas. Tak stop. Maka negative infinity kepada infinity. Sangat senang Cubic dari segi domain dan range benda yang paling senang pada saya lah. Okay. Next adalah you punya this graph. So you ada any constant tak kat sini? Tak ada. So of course dia akan lalu kosong. Okay. Boleh? Okay. So nak lukis A dia adalah negatif, lebih kecil daripada kosong. Bermakna dia tu
turun. Wani. Boleh Wani? Okay, maka what is our domain? Sama. Negative infinity kepada infinity. Dia punya range pun sama. Okay, dia akan naik ke atas, dia akan turun ke bawah. Apa lukis betul-betul lah nak? Saya lukis salah ni. Alright, dia akan bergerak lagi. Boleh kelas? Okay, sekarang ini isu dia. Saya nak tanya awak yang ni. 2x kuasa 3 tambah 4. Macam mana nak lukis? Okay, pintasan x berapa? Okay. Pintasan y berapa? Pintasan x berapa kelas? Apabila y sama dengan kosong, x sama dengan? Susah nak cari ya. Nampak apa? Pintasan y apabila x kosong dapat 4. Alright. So bermakna you akan sentuh graf awak dekat 4. Okey, sebenarnya dia adalah graf yang sama, cuma bezanya you naikkan sebanyak 4. Alright. So di ni you punya titik. So end up dia bentuk dia tetap pasal apa dia tak nak keluar ni? Okey. So kat sini you carilah value awak apa sekalipun you dapat perpuluhan ke, dia akan value kita negatif. Boleh kelas? Okey, how about negative 4? Negative 4 mean from 0, 0 you will bring it down to negative 4 punya space. Okay. So you punya laluan awak dekat sini lah. Graf yang sama, cuma bawa dia turun sebanyak 4 ke bawah 4cx. Tadi kita bawa naik 4. Sekarang kita bawa turun bawah. Saya ajar awak untuk awak faham. Okay. Next, we go to this graph plus 4. Kosong tadi kan? And we go to 4 plus 4 here. So, you punya graph bentuk yang sama. Okay, sekarang ni ini yang awak kena cari. Yang saya tinggal tu benda yang awak kena cari. Kalau awak tak letak, you will get no marks. So, macam nak cari tak ada apa pun. Ganti value sahaja. How about this one? Negative 4 maksudnya you turun negatif sebanyak 4 position, bentuk graf kita tetap sama. So you find the pintasan kat sini. Okay, that is cubic. Okay, tadi kawan awak ada tanya saya, buku kuliah buku surat 7 buka. Macam mana boleh dapat bentuk cubic macam ni? Contoh di bawah ni. Okay, dia bentuk cubic tetap sama. Dia banyak apa kita panggil, dia banyak wave. Okay, dia banyak gelombang kat sini. So macam mana kita nak tahu? You just tahu dia adalah secara positif ataupun negatif sahaja dan cari pintasan. Itu sahaja cara kita nak kira untuk cubic. Kita tak ada fix. Kalau macam ni tidak. Okay, so macam contoh yang bawah ni, dia adalah cubic tapi dia banyak gelombang sikit. Apa yang awak kena buat adalah you just kena cari dia punya nilai pintasan and then sambung sahaja. Okay, that's it, cubic. Okay, tutor 2 ada masalah tak? Can I know which question first?